Ni antara 9 yang digariskan oleh Allah SWT menjadi berita bahagia, orang gembira, orang akan menjadi bahagia, individu itu, orang mukmin itu akan menjadi bahagia di dunianya dan juga di akhirat. Kaya Allah SWT tidak meninggalkan kita tanpa clue. Sekali lagi yang saya hormati Ketua Muslimat kita Masjid Al-Falah, Kak Salwa dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasanya. Yang saya hormati ibu-ibu, kakak-kakak, abah-abah. Dulu tak ada langsung, kemudian ada 2 orang, sekarang dah bertambah. Tuan-tuan dan puan-puan semua yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur banyak. Apa khabar semuanya? Semua sihat? Tuan-tuan semua baik? Alhamdulillah. Kita rafakkan dulu setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, maka dapat kita menghidupkan hari kita, dapat kita update status kita. Status kita dengan diri kita, kita tahu. Status kita dengan badan kita, kita tahu rasa macam mana. Status kita dengan hati kita, kita tahu. Umi rasa macam mana pagi ni, Abah rasa macam mana hati pagi ni. Abah boleh tahu sendiri status hati Abah, status hati Umi semua macam mana. Kita nak tahu juga status kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak update status kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tengok kita punya connection dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau connection kita dengan handphone kita, kita tahu Wi-Fi dapat 4G ke 5G ke, bar berapa bar dapat, penuh bar ke tak penuh bar ke, kan? Itu semua kita ambil kira. Jadi pagi ni alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita nak semak-semak. Saya sendiri yang bercakap ini juga sama, nak tengok-tengok balik apa status aku, hubungan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Apa kontak dan connection aku dengan Allah Subhanahu wa taala? Slow ke, laju ke, tinggi ke, rendah ke, berapa laju dia pergi, berapa banyak dia pergi, ya? Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ar-Rum, kan? Ayat 23, ayat 24, ya. Bahkan sebelum daripada itu disebutkan wa min ayatihi manamukum bil-lail wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih zalika laayatin liqaumin yasma'un. Satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Satu daripada tanda kebesaran Allah yang banyak sangat, tanda kebesaran Allah SWT. Setiap detik nafas kita, semuanya adalah tanda kebesaran Allah. Salah satunya disebut dalam ayat tersebut ialah manamukum bil-lail, kamu tidur pada malam hari. Manamukum bil-lail wan-nahar, siang pun tidur, malam pun tidur. Kemudian dah bangkit dah, wa batiga'ukum min fadlih. Salah satu daripada tanda kebesaran Allah juga ialah mencari kemuliaan Allah, mencari reda Allah, mencari hidayah Allah. Itu yang dikatakan update status kita dengan Allah. Yang saya sebutkan, kita terfikir-fikirlah, kita carilah, kita duduk sejenak dalam majlis ilmu yang tak ditolak oleh Allah SWT akan doanya lah. Nak minta dengan Allah SWT, mudah-mudahan status kita itu, ya, sentiasa ada dalam radar Allah SWT, ya. Sentiasa hati kita itu kuat dengan Allah SWT. Barang kalau kita terlupa, mudah-mudahan majlis ini menjadi sebab untuk kita menambah ingatan kita kepada Allah SWT. Kerana satu daripada tanda kebesaran Allah itu ialah ibtigha'ukum min fadlih, kamu cari kemuliaan Allah. Kamu dah tidur dah, kemudian kamu bangun. Mula-mula cerita tidur malam, tidur siang. Lepas tu kamu bangun. Bila kamu bangun, apa kamu buat? Status dunia tahu, status diri tahu, sehat tahu, hati tahu, makan tahu, tidur tahu, kerja tahu,
nak tahu juga status ibtigha'ukum min fadlih, kamu carilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rida Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu lakukan itu, zalika min wa min ayati manamukum bil-lail wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadli zalika la-ayatin. Kemudian dia jadi tanda apa? Kalau tadi tanda kebesaran Allah, kalau kita buat pula kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kita cari pula, maka itu tanda apa? Zalika la-ayatin liqaumin yasma'un. Barulah kita pula menjadi apa yang kita lakukan itu menjadi tanda bagi orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai ingatan surah Ali Imran ayat 73 74, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, innal fadla biyadihillah, kemuliaan itu yang kamu cari, ibtigha'ukum min fadlih, kamu cari kemuliaan Allah, kamu cari hidayah dia, kamu cari rida dia. Dalam masa yang sama kamu juga tahu, qul innal fadla biyadihillah, sesungguhnya kemuliaan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yu'ti man yasha, Allah bagi siapa dia nak cari, siapa dia nak bagi, siapa yang dia nak. Mudah-mudahan Umi Abah pada pagi ini, orang Subang, orang USJ, orang mana lagi ada? Sungai Buloh. Ni nak sebut semua ni kan nanti tak termasuk pula nanti katanya ya. Orang Ceras, orang Sungai Buloh, orang semua-semualah yang sewaktu sekawasan semua dengannya, mudah-mudahan termasuklah dalam man yasha. Siapa yang Allah nak bagikan kemuliaan itu, yu'tihi man yasha, Allah boleh bagi siapa dia nak bagi. Ya, Allah boleh bagi siapa dia nak bagi. Kerana apa? Sifat Allah, wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas, maha mengetahui. Yakhtassu man yasha wallahu zul fadlil azim, Allah boleh tentukan siapa dia nak. Dia ulang lagi sekali, yang nak dapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah tentukan. Kita usahakan, kita harapkan, kita doakan, tapi yang tentukan bahmi kan ialah Allah Subhanahu wa taala. Yakhtassu man yasha wallahu zul fadlil azim, sesungguhnya Allah SWT memiliki kemuliaan yang maha besar. Maka dengan sebab itu di awal ini kita betulkan niat kita. Niat kita ialah mudah-mudahan kita datang cari ilmu pengetahuan, dapatlah kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah ya Allah, aku mendapat hidayah daripadamu ya Allah. Barang kiranya dengan majlis ini ya Allah, dapatlah menguatkan lagi status aku di hadapanmu ya Allah, menjadi orang yang Allah cintai dan Allah kasihi ya. Itulah hasrat kita dan niat kita pagi ni. Mi niat dah mi. Niat ya, niat dalam hati ya. Allah tangguh, jadikan semua tangan, mata, kaki yang datang pagi-pagi ni kan, sunyi lagi taman ni. Tapi Umi dah kat sini, kau tengok taman ni sunyi je. Dah pergi kerja belaka ke apa ke kan, Alhamdulillah very quiet. Tapi rupanya bila masuk dalam ni, tu dia penuh dah dewan ni. Tinggal penjarakan aja. Kalau tak penjarakan ni, penuh dah ni, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat masa Abah, berkat kaki Umi, berkat kaki Abah, berkat tangan, berkat mata, berkat telinga semua. Ya Allah, tak ada lain. Aku nak cari kemuliaan-Mu ya Allah. Aku tinggalkan semua urusan dunia aku sekejap. Aku nak charge sikit. Mudah-mudahan dia punya kalau tadi 4G naik 5G, kalau tadi 4 bar naik full bar, mudah-mudahan ada menambahkan lagi status diri aku di sisi. Tapi betulkan niat kita, kerana kita tahu yang memberi kemuliaan itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, yakhtassu man yasha, Allah boleh bagi pada siapa dia nak bagi, Allah boleh khususkan pun pada siapa dia nak bagi. Dan Allah tak tengok luaran manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, tak tengok luaran kita.
Wala ila ajsamikum, tak tengok kau larat tak larat, kuat tak kuat, gagah perkasa tak gagah perkasa, lelaki perempuan tak tengok. Tetapi yang dilihat ialah wa innama yanzuru ila suwari wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebab itu kita cerita, letaklah niat dulu yang baik-baik. Mudah-mudahan man isyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa yang baik awalnya, baik niat paginya, baiklah sampai ke akhirnya, sampai ke malamnya, sampai ke habis harinya, insya-Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, umi abah yang dihormati, yang dikasihi sekalian, insya-Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan kita ingat-ingatkan lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah, galakan, suruhan, termasuk apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan para ulama, untuk kita menjadi orang yang mudah-mudahan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka dengan sebab itu 9 ciri, kalau sempat 9, kalau tak sempet berapa yo? InsyaAllah bagi sempatlah 9, tak nak tergantung-gantung nanti berhutang pula, tak ya. 9 ciri yang kita boleh belajar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu di dalam surah At-Taubah ayat 112. Banyak ciri-cirinya, subhanallah. It's not just 9 actually. Banyak kan? Nak jadi bahagia tu banyak. Tapi antaranya yang boleh kita belajar daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang nak merujuknya, bolehlah melihat dalam surah At-Taubah ayat 112. Baik, bila kita melihat pada ayat ini, ayat itu menyebut at-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amaruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mana kata itu ciri orang bahagia? Mana kata 9 tu ciri orang bahagia dalam ayat tu? Is at the end of the ayah. Underline the word wa basyiril mu'minin. Allah beri berita gembira kepada orang-orang yang beriman ini. Sudah tentu berita gembira itu membawa maksud orang-orang inilah orang-orang yang akan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan bahagialah di dunianya. Bukan bahagia di sisi Allah dengan erti amalan akan dibawa akhirat sahaja, tetapi bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu yang kita nak. Jadi perkataan wa basyiril mu'minin is a strong clue words yang menunjukkan bahawa inilah 9 daripada banyak-banyak dalam ayat-ayat yang lain, tetapi dalam ayat 112 surah Taubah ni antara 9 yang digariskan oleh Allah SWT menjadi berita bahagia, orang gembira, orang akan menjadi bahagia, individu itu, orang mukmin itu akan menjadi bahagia di dunianya dan juga di akhirat. Kaya Allah SWT tidak meninggalkan kita tanpa clue. Allah Subhanahu Wa Taala ada ayat yang bersifat umum di dalam Al-Quran lalu dijelaskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayat yang bersifat khusus di dalam Al-Quran yang jelas boleh diambil untuk pegangan kita. Detailnya dijelaskan oleh baginda Rasul SAW. Okey, mari kita tengok satu persatu. At-taibun, manit taibun, manit taibin. Siapa orang-orang yang taibun? At-taibun adalah orang-orang yang bertaubat. Kita pun dapat perkataan taubat daripada bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Taubah, taib, orang yang bertaubat. Jadi kalau nak bahagia, satu, mesti dalam diri kita ada sifat-sifat ciri-ciri orang yang bertaubat. Dia tak gah rasa betul semua. Dia tak mendongak aja ke langit. Sebab itu pepatah orang dulu Melayu kata, bila kamu pandang ke langit, jangan lupa rumput di bumi. Bila kamu mendongak ke langit, jangan lupa tanah yang dipijak. Orang-orang yang taibun adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu sebab kita mulakan tadi dengan kita kata kita nak muhasabah diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Khalifah Sayyidina Umar. Kamu hisap, kamu hitung diri kamu. Dia tak berhenti kat situ. Kalau hisap hitung saja, kita nak kira berapa banyak aja baik-baik kita sebagainya. Tapi bila dia end dengan word qabla an tuhasabu, sebelum nanti kamu akan dihitung oleh Allah SWT. Maknanya yang nak bawa ni mestilah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Bukan ikut kita saja. Lalu dia sebut cantik, hasibu qabla an tuhasabu. Kamu hisap dulu sebelum nanti kamu akan dihisap oleh Allah SWT. Itu kalau ada ciri itu artinya ada ciri at-taibun. Allahumma ja'alni minat tawabin. Umi baca masa mana? Lepas saja Umi ambil wudu, Umi angkat tangan, Umi doa. Abah angkat tangan. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Umi ambil wudu, Abah ambil wudu, tapi ceritanya bukan terus jadi orang bersih. Kita tak pula dimulakan Allahumma ja'alni minal mutatahhirin awalan, lakin kita mulakan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin. Padahal kita tahu zahirnya, fizikalnya basuh sesuatu yang kita selalu digalakkan basuh tangan untuk bersih. Tapi kita ambil wudu, selain daripada untuk bersih, lebih bersih daripada bersih adalah taubat. Sebab itu satu cara untuk kita taubat. Banyak cara. You can list down apa cara-cara aku nak taubat. Macam mana cara aku nak taubat supaya aku menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang pertama bahagia. Because dalam list tu yang pertama at-taibun. Aku nak jadi orang bahagia, aku mesti taubat dulu. Cara macam mana aku nak taubat? Satu daripada cara nak taubat ialah ambil wudu. Sebab itu hari-hari mesti ambil wudu. Ada? Wajib ambil wudu. Umi semayang lah berapa banyak kali. Kalau Abah semayang tak ambil wudu, sah tak? Tak sah. Kaya Allah SWT. Ambillah wudu. Jadi pertama sekali, cara kita nak taubat, let's senaraikan dulu. Macam mana nak buat? Satu, kita banyak ambil wudu. Sebab tu antara hadis baginda Rasul SAW yang diulang, وَذَلِكَ رِبَاطُ وَذَلِكَ رِبَاطُ وَذَلِكَ رِبَاطُ. Dalam hadis tersebut adalah satu daripadanya isbahul wudu alal makarih. Dah pernah ada saya kongsikan sebelum ni. Isbahul wudu alal makarih. Engkau sempurnakan wudu engkau walaupun dalam keadaan yang tidak digemari, dalam keadaan yang susah. Susah bagi masyarakat Arab, cuacanya terlalu sejuk, airnya sangat susah, tak macam kita hari ni. Susah kita, duduk sebelah suami datang kat kita, awak tersentuh saya ke tadi? Dia kalau tanya macam tu maknanya apa? Maknanya tak pasti wuduk tu ada lagi ke tak ada. Suami duduk sebelah, awak ada, saya sentuh awak ke awak sentuh saya? Tak pasal-pasal lah pula kan. Kalau suami jawab entah, tak perasan pula tersentuh ke tak tersentuh. Apa hukum wuduknya? Betul. Dia cerita gitu je. Jadi, tapi jangan pula tak tanya. Aku takut aku tanyakan kira batal. Langsung tak tanya ya bang. Tadi saya ada tersentuh awak ke? Ke awak ada tersentuh saya ke? Bila dah tanya macam tu maknanya was-was. Bila was-was, jawapannya pangkah. Tak ada wuduk dah. Tapi kalau ada dalam hati pun tak tanya, jangan pula lepas ni tak nak tanyalah, nanti kan batal tu. Mana nak ambil wuduk. Kan? Moga kita tudung dah lilit pin sini, pin perut segala bagai semua. Jangan. Walaupun tak tanya, duduk dalam hati tapi tak yakin. Bila tak yakin aja ada, tak ada, dia punya formula kira tak ada. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Gitu. Jadi satu perkara yang boleh menggugurkan dosa-dosa kita. Sebab itu Umi, Abah lepas ambil wuduk, lepas ni kita berdoa lah dengan Allah. Janganlah aku terlupa, aku nak baca doa ni. Walaupun it's just a doa, your wuduk still sah. Walaupun tak baca doa tau, your wuduk still sah.
Tapi dalam pada tu hati kita tu hidupkan kerana Allah SWT. Orang yang bertaubat bukan dengan mulut. Itu yang boleh jadi taubat sama belacan. Kau boleh cakap beratus kali pun. Tapi kalau you keep doing the same wrongdoings, tak ada erti taubat bagi you. Sebab itu orang kita guna perkataan taubat sama belacan. Memang ya pun. Aku tak boleh lepas sama belacan tu. Nampak mesti tak? Kan? Taubat datang daripada hati. Walaupun saya kata wuduk kita memang sah. Tapi kalau kita baca, lagi kita faham, lagi hati kita hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu, jadikanlah amalan kita. Antaranya kita berdoa. Tak ingat kau Arab, baca kau Melayu. Gitu. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Jadikan aku di kalangan orang-orang yang bersih. Jadikan aku last sekali min ibadikas salihin, daripada hamba-hambamu yang saleh. Itu doa pun cover everything. Doa tu pun cover semua benda. Kalau tak ambil wuduk pun boleh baca. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Ada orang lepas makan pun baca doa tu. Supaya berkat apa rezeki yang dia dapat, dengan rezeki dia jadi orang yang saleh, dengan rezeki memberi sihat pada dia, kan? Jadi itu satu. Satu, cara nak bertaubat, ambillah wuduk. Dan begitu juga dalam riwayat ada mengatakan, sekiranya kamu tak khusyuk dalam solat, pertama yang nak kamu lihat adalah sempurnakan wuduk kamu. Maknanya mengambil bukan sekadar mengambil, tetapi mengambil dengan sempurna, masuk betul-betul celah kaki, terutamanya tangan sampai ke siku betul, muka betul, cover area muka betul, sempurna, bukan sekadar mengambil wuduk. Jadi itu satu daripadanya, mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Keduanya, bukan sekadar itu, lepas ambil wuduk juga disunatkan bagi kita untuk membaca apa yang disebut dengan bahasa saya lebih mudah umi ingat, abah ingat, iaitu baca syahadah. Kan dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah saya sebutkan juga. Tak ingat abduhu wa rasuluh, tak biasa yang cara tu. Biasa caranya ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang biasa kan? Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak berapa nak biasa. Boleh tak baca yang biasa tu? Boleh. Maknanya sama. Walaupun riwayat itu menyebutkan bahawa bila seseorang itu selesai dia menyempurnakan wuduknya, lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka pilihlah mana pintu syurga dia nak masuk. Macam tu sekali. Dahsyat. Takkan tak nak baca kot. Dan kenapa hujungnya menyebut begitu? Orang yang menyempurnakan wuduk dan kemudiannya dia membaca syahadah itu, masuklah mana pintu syurga disediakan baginya, pilihlah mana pintu syurga. Kenapa begitu? Senang sangat nak masuk syurga. Ada makna. Maknanya ialah kerana seseorang yang mengambil wuduk itu adalah orang-orang yang bertaubat. Kerana orang-orang yang mengambil wuduk itu adalah orang yang nak menghadap Allah. Barangkali dia nak salat, barangkali dia nak tawaf, barangkali dia nak pegang mushaf Al-Quran yang tidak ada terjemahan baginya. Orang yang mengambil wuduk adalah orang yang ingat kepada Allah SWT. Tidak cukup dengan ingatannya kepada Allah, dia menokok lagi, menguatkan lagi ingatannya itu dengan tasyahud, dengan syahadah. Syahadah berarti dia tidak ada mengesahkan lain daripada itu kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah aku janji dia, dan aku janji itu mahal kerana aku janji itu adalah kunci untuk buka pintu syurga. Tak ada kunci itu, tak ada iman tu, tak boleh masuk syurga. Maknanya, tapi dengan pahaman bukan sekadar baca nanti masuk syurga, tak. Dia ambil, dia dah niat, dia syahadah pada Allah, kemudian disusulilah dengan amal-amal saleh. Sebab itu yang kita baca 9 ni, semua amal-amalan. Bermula daripada hati nak buat pun kena tadi ambil wuduk dan sebagainya. Jadi bila ambil wuduk, pendekkan cepat-cepat.
Bila ambil uduk dia cukup 9 dia. Bila ambil uduk baca Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Habis ambil uduk baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis daripada tu apa lagi nak buat? Boleh buat solat sunat uduk 2 rakaat. Kenapa aku nak bertaubat ya Allah? Aku nak jadi orang yang bertaubat ya Allah. Salat sunat uduk, usalli sunat uduk rakaatain lillahi ta'ala. Ikutlah berapa banyak. Ada ulama kata lebih daripada 2 pun boleh, berapa tak ikut kita. Tapi kalau nak mula-mula buatlah 2 rakaat. Pokoknya konsisten, istiqamah. Niatkan dalam hati kerana aku orang yang nak bertaubat padamu ya Allah. Tak cukup daripada itu. Habis daripada itu, kemudian apa lagi cara-cara yang boleh kita lakukan supaya kita boleh sentiasa bertaubat kepada Allah? Bukan hanya dengan cara kita berwudu dan berdoa selepas daripada itu, salat sunat wudu dan sebagainya, dan macam-macam cara, sehingga dengan salat sunat wudu itulah menjadi sebab yang mana Bilal bin Rabah itu telapak kakinya bunyinya sudah kedengaran syurga. Bila ditanya kenapa, apa amalannya, itulah antara amalannya. Sudah tentu perkara itu walaupun sunat tetapi dilakukan dengan hati dan dilakukan secara berterusan, artinya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa lagi cara untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selain daripada berwuduk, selain daripada solat sunat wuduk, selain daripada kita membaca doa-doa tadi? Yang ketiga, yang keempat, kelima, keberapa ke, ialah kita banyak memberi sedekah. Amin ya. Saya nampak ada tabung-tabung kat belakang tu. Mungkin tabung tu tak berjalan ke kan? Kalau pintu depan sana tu dah tak masuk, alhamdulillah kat sini ada. Kita kata Allah nampakkan aku tabung tu pasal Allah nak buka peluang kat aku. Allah tak adalah sahaja nampakkan aku tabung tu, tapi kalau mata kita nampak, mudah-mudahan kita ambil peluang lah. Tak banyak berapa pun, banyak lagi bagus, ikut kita kan. Mudah-mudahan kita kata as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Mana-mana je lah, bukan mesti kat sini je kan. Bukan mesti dengan duit je balik rumah, balik beli ikan, bagi anak bini makan, sedekah tak bang? Baik. Petang-petang keluar cari goreng pisang ke apa, anak cucu makan. Ya Allah, mudah-mudahan taklah banyak, tapi mudah-mudahan bolehlah jadi sedekah aku. Pokoknya niat kita tu betul. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi dia jadi sedekah bagi kita, asalkan kita ikhlas. Buatlah apa-apa pun yang baik-baik perempuan, untuk kita jadikan dia tu sebagai tudfi'ul khati'ah. Kerana riwayat mengatakan as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah boleh menggugurkan dosa. Tidak hanya menggugurkan dosa, setakat tu bacalah habis-habis. Tak tahu. Dia kata kama tudfi'ul ma'an nar, macam air memadamkan api. Begitu power kan. Jadi dosa kita tu boleh ditutup, dosa-dosa kecil, dengan antaranya memberi sedekah. Dan dengan memberi sedekah membangunkan lagi abang, membangunkan sifat dalam diri abang. Nilai dalam diri kita, iaitulah nilai tak kedekun, tangkai jering, tak hidung masih. Allah kita cakap macam-macam kan bahasa dia kan. Allah kata dalam riwayat menyebutkan al-bakhil ba'idun minan nas. Orang bakhil jauh pada orang tau. Orang pun tak nak kawan dengan dia. Kalau lagi minum dengan dia, aku rasa dah seminggu aku yang bayar ni, macam mana ni. Dia buat aja kan. Berkira nak bayar satu cawan air pun kalau minum dengan kawan, katakan kan. Kira apa-apa pun jangan. Orang akan jauh daripada kita, tak ramai kawan lah maknanya. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Jauh daripada orang tahan lagi, jauh dari Allah tu yang takut. Ba'idun minal jannah, kalau dah jauh daripada Allah, jauh daripada syurga lah. Wa qaribun minan nar, dan dekatlah dengan neraka. Ya Allah,
Na'udzubillah min zalik. Dan satu perkara pun kita semua tahu, bahawa memberi itu tidak akan memiskinkan kita. Itu janji Allah SWT. Dalam pada dia menggugurkan dosa kita, dia tidak memiskinkan kita. Dia memiskinkan dosa kita tetapi mengkayakan keberkatan hidup kita. Sebab itu fikirlah dan rebutlah, kalau ada peluang-peluang buatlah. Kuantitinya kita yang tahu. Ikutlah kemampuan dan keselesaan kita, pokoknya kita ikhlas. Okay? So itu antara perkara yang boleh menyebabkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, banyakkan beristighfar. Banyakkan beristighfar. Banyakkan beristighfar. Nak istighfar pendek, nak istighfar penghulu, istighfar ikut. Tapi banyakkanlah minta ampun dengan Allah SWT dengan mulut. Kerana Allah janji, man lazimal istighfar ja'ala lahu min kulli hammin farajan min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kuku dosa. Tetapi selain daripada itu ditambahkan dengan segala kebaikan. 3 kebaikan. Kalau dia susah, Allah lapangkan hati dia. Kalau dia sempit, Allah luaskan dia. Kalau dia ada masalah, Allah berikan dia jalan keluar. Kalau dia sempit, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kalau dia ada kesempitan, Allah beri dia rezeki daripada yang dia tak sangka-sangka. Siapa tak nak? Ada yang mulut je, tapi letak di dalam hati kita. Ya, jadi sampai-sampai kita berkuliah pagi ni pun, Umi Abah boleh banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa kita sikit ke banyak? Banyak. Dosa kita sikit ke banyak? 6 harakat ke tu? Ya, samalah. Kita sendiri tahu dosa kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkanlah dosa kita semua. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ampunkanlah dosa yang walau setiap kali melakukannya, setiap kali mohon keampunan, dan setiap kali itulah aku lupa, aku melakukannya sekali lagi. Ya Allah tak pernah la yamillu hatta tamillu. Allah tak pernah bosan, tak pernah Allah tak mengampunkan, ya. Apatah lagi kepada kita yang memohon keampunan. Kemudian selain daripada itu, sebab itu di dalam salat kita, walau ada membesarkan Allah SWT, ada kita bertaubat dengan Allah. Banyak kita bertaubat dengan Allah. Sebab itu masa Umi bertaubat dengan Allah dalam salat, Umi Abah mesti faham apa yang Umi minta lah. Antaranya dalam duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli, itu minta dulu kan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afanni. Mula dengan minta ampun, tutup pun yang minta ampun. Jadi masa minta ampun dengan Allah, minta ampun betul lah. Kemudian selain daripada itu, Umi ada dalam hati Umi perasaan menyesal. Dalam Islam, menyesal yang boleh mendekatkan diri dengan Allah itu dikira taubat. Jangan tak ada sesalan. Sebab itu menyesal dahulu pendapatan. Menyesal yang boleh membawa kita dekat dengan Allah, itu adalah taubat. An-nadmu dipanggil. An-nadmu taubatun. Sesal itu adalah taubat. Orang tak menyesal-menyesal tu yang masuk melakukan kesalahan, pusat serenti lah apa berkali-kali, tak ada menyesal. Itu yang takut. Okay? So menyesal itu juga adalah salah satu bentuk taubat. Kemudian solat taubat, Umi ada buat solat taubat, ada masa buat solat taubat, buat solat taubat ni. Ya, Abah kita pakat buat, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat menggugurkan lagi dosa-dosa kita. Dan last sekali, apa lagi ruang untuk kita minta ampun dengan Allah? Kita beristighfar, kita ambil wudu, kita solat sunat wudu, kita bersedekah, kita doa. Apa lagi ruang? Itu aja ke ruang untuk aku minta ampun dengan Allah SWT? Tak. Umi buat segala kebaikan. Umi datang kelas, Umi balik masak, Umi pergi hantar cucu, pergi kenduri kendara, Umi tolong orang mati ziarah, pergi ziarah sakit, pergi ziarah abah gitu juga. Semua tu jadi apa? Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Rupanya bukan sekadar ditambah-tambah pahala kita, tetapi dia juga tolong hilangkan dosa-dosa kita. So what to say? Buat baik. Banyak buat baik.
Hilangkan tak baik, kurangkan dosa kita. Ya. Jadi itu yang pertama, itu buat cerita yang pertama. Yang kedua, Al-Abidun. Tadi Umi doa, Umi dah sebut dah Al-Abidun. Waj'alni min ibadikas salihin. Yang kedua, orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beribadat, hari ni orang cakap kerja itu ibadat. Macam mana nak jadikan kerja itu ibadat? Niatnya betul, halal, tak lupa akhirat. Buatlah. Umi masak pun jadi ibadat, abah berkebun pun jadi ibadat, abah basuh kereta pun jadi ibadat, abah pergi servis kereta jadi ibadat. Kalau tak servis kereta rosak tak boleh nak bawa anak jalan, tak bawa nak kerja macam mana. Semua pun jadi ibadat kalau niatnya betul, kalau tak lupa kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal diingatkan kepada kita dalam riwayat mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba satu masa manusia itu, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu halalan am haraman. Sampai satu masa manusia tu nanti dia tak kisah seseorang tu dia ambil, dia tak kisah halal ke haram. Ya betul, kamu kerja, tapi nak fikir kerja kamu itu jadi ibadat bagi kamu. Jangan ambil yang haram, ambil yang halal, buat cara yang betul, jangan buat cara tak betul. Pesankan anak kita semua, barulah jadi al-abidun. Bila jadi al-abidun, barulah wabashiril mu'minin, maka akan bahagialah orang yang beriman itu, kerana dia melaksanakannya, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga diingatkan kepada kita, ya semua benda kita buat, tapi diingatkan kita, sayati lagi dalam riwayat lain, sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba satu masa nanti manusia itu raghiba fihi khams wa raghiba anhu khams. Dia suka 5 perkara, tapi dia lupa 5 perkara. Apa yang dia suka 5 perkara, apa yang dia lupa 5 perkara. Mudah-mudahan ni saya cakap untuk diri saya lah. Kita ingat-ingatkan diri kita dah, kita pakai ingat-ingatkan. Barulah aku boleh jadi abidun. Bukan abidun duduk dekat tikar salat aja. Bukan abidun pegang tasbih saja, zikir saja, Quran saja, selawat saja, doa saja, lain-lain tidak dianggap sebagai al-abidun. Kita dianggap al-abidun bila kita melakukan satu dengan niat kita yang betul, baik, ikhlas kerana Allah SWT. 2, kita buat tidak melekakan kita, tak melalaikan kita. Taklah kita jadi orang yang suka 5, lupa 5. Suka 5, suka dunia. Siapa tak suka dunia dah. Ini baru lepas order tadi ni, order. Nah, lawannya lah tudung tu bawa order tadi. Oi, baju lah bawa order tadi. Suka dunia lah tu. Pinggan, apa nama pinggan ni? Apa Port Marian? Apa benda pun tak. Lawannya. Abah buat tak dengar je. Abah lain ni abah apa? Abah kata rim cantik tukar rim. Kata 2017 pakai rim 2018. Okey ni. Gitu kan. Dunia, takkanlah tak suka, memang suka. Tapi dia kata kau suka dunia, kau lupa akhirat. Tadilah sebab itu kita kata aku update status aku, status dengan Allah pun aku kena update, lebih-lebih lagi nak update. Aku tengok handphone aku, connection aku laju ke tak laju, aku tanya connection aku dengan Allah SWT laju ke tak laju. Aku ni muhasabah diri aku sendiri gitu kan. Dunia ni memang perlu, bohong tak perlu, kerana dunia lah tempat kita nak tanam, esok akhirat kita tuai. Silakan. Yang nak masak silakan, yang nak jaga cucu silakan, yang nak beli baju silakan, yang nak kereta baru silakan, yang nak rumah baru, nak apa silakan. Tapi mudah-mudahan semua itu mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu Taala. Dapat je sesuatu, sujud syukur pada Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Kat mulut cakap, kat hati ingat. Jangan sampai aku leka, jangan sampai aku tak jadi orang syukur.
sujud sepenuh hati. Satu. Dua, orang yang cinta makhluk lupa pencipta. Jom nak makan mana, jom nak jalan-jalan mana, sayang anak mana apa nak. Dia tak bangun solat, tak kejutkan. Dia tak nampak mengaji, tak ingatkan. Dia apa-apa perangai tak betul, tak tegurkan. Saya cakap diri saya sendiri, you tahu, kita sayang anak kadang kan. Sian, dia penat, dia banyak, dia nak kena buat tu, dia study tidur lewat malam tadi. Tu tak ada pada bunyi, tak ada detik-detik bunyi apa, pembelah air tak bunyi, lampu tak menyala, subuh dah belum. Tak boleh biar kena kejutkan. Tu sayang makhluk, lupa pencipta. Sayang harta, lupa hisab. Aku dah zakat ke belum? Duit aku ni ada, aku tolong orang ke tidak? Ke duit semua aku punya, kau punya, aku punya, aku punya, aku punya, kau punya, aku punya, aku punya, aku punya. Banyak duit aku, kan? Tengoklah, aku punya, kau punya juga. Ada perempuan kadang kita dapat sesuatu, orang bagi kita apa hadiah, nak kita bagi bawa apa kat kita, kadang-kadang jumpa kan. Sekejap lagi ada saudara kita datang, kita bagi dia semua. Detiklah dalam hati, ya Allah, sebenarnya punya buah tu datang ke aku bukan untuk aku, rezeki orang tu punya. Tak semua kita punya, kita punya. Tak semua kita punya, kita punya. Ada yang kita punya jadi ujian bagi kita. Allah tengok, kau ada banyak tu berlonggok atas meja. Orang balik, bontrotkanlah. Faham bontrot kan? Berkatkanlah sikit. Ambil sikit. Allah nak uji. Kau ada tapi kau lokek. Tang ada. Bagilah sikit buat balik. Allah nak uji je. Rupanya tak semua aku punya adalah aku punya. Ya. Jadi sayang apa tadi? Sayang apa? Ingat sayang harta, lupa hisab. Yang dah disedekah ke belum, dah dizakat ke belum, apa semua-semualah kita tengok sendiri. Kemudian yang keempat, suka melakukan silap, salah dan dosa, lupa taubat. Kelalaian kita lah. Sebab itu tadi dia mula dengan at-taibun. Mudah-mudahan banyak. Bukanlah maknanya tak apalah, nanti aku tobat, tak apalah aku buat dulu, nanti aku tobat. Bukanlah maknanya begitu. Tapi maknanya kita sedarkan kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah SWT. Baik, itulah belajar, cari ilmu ni penting ni kan. Baru kita sedar, baru kita tahu. Dan yang akhir sekali, suka rumah yang besar, lupa rumah yang sempit. Akhirnya kita balik ke rumah juga, iaitu rumah lain, yang semua orang sama. Pangkat apa pun, besarnya itu juga, dalamnya pun itu juga, sama semuanya. Yang menentukan adalah amalan-amalan kita, menentukan amalan kita. Ya betul, kau sayang rumah kau, besar rumah kau, cantik rumah kau, kau ingat semua ni akan tinggal. Itu yang kita ingatkan. 3 pergi, 2 balik, tinggal 1. 3 pergi, 2 balik, tinggal 1. Apa dia? 3 itu ialah nanti yang hantar kita ke kuburan. 3 dan ahluhu wa maluhu wa amaluh. 3. Hantar kamu kubur. Ahli keluarga kamu hantar kamu, ada lagi. Amalan kamu bawa. Harta kamu bawa. Ya kereta, ya motor pergi, hantar sampai kubur. 2 balik. Apa yang balik? Anak balik, harta balik. Ahluhu wa maluhu. Tinggallah 1, iaitu amaluh. Jadi amal itulah yang bawa masuk dalam kubur. Sehingga kita berdoa ketika kita hidup, Allahumma ja'al qabri raudatan min riyadil jannah. Allah jadikan kubur aku luas. Jadikan kubur aku kelak menjadi taman dari taman-taman syurga. Ya memang tinggal semuanya, tapi amalannya dibawa. Amalan yang dibawa dengan hatinya yang baik itu dibawa, menyebabkan luaslah mudah-mudahan kuburnya. Jadi sebab itu Nabi ajar satu lagi doa, untuk yang kedua menjadi ibadikas salihin. Nabi ajar kepada sahabat yang namanya Muaz bin Jabal, menjadi gubernur di Yaman. Diingatkan kepada Muaz bin Jabal, jangan lupa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk engkau membaca setelah salatmu, iaitulah membaca Allahumma a'inni
Abang Umi pun dah biasa baca lah. Saya sebut mula je, Umi abang dah tahu dah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah aku, dorongkanlah aku, a'inni, dorongkan aku. Allahumma a'inni ala dzikrika, aku ingat kepada engkau, sebab kalau tak ingat macam nak buat. Dzikrika sebab itu ada niat, ingat Allah. Wa syukrika, bersyukur dengan apa yang kita ada. Kemudian wa husni ibadatik, dan kita berbuat baik dengan ibadat-ibadat kita, berbuat baik dengan amalan-amalan kita, apa saja amalan kita. Baik. Yang keempat, yang ketiga. Dah tiga dah kan? Yang ketiga, al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi lidah banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hari-hari memang bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak 17 kali Umi bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bila Umi salat 5 waktu, wajib bagi Umi membaca apa tu? Surah Al-Fatihah. Sab'ul Masani, ya, yang dimulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya Umi bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Umi memuji, Abah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu basahkanlah lidah kita dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ala kulli hal. Macam-macam bentuk alhamdulillah kan dah kita kongsi-kongsikan dah sebelum ni, banyak dah kita kongsi-kongsikan. Jadi sebab itu anak kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, juga diajar oleh baginda bila dia merasakan agak susah dalam hidupnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, bacalah alhamdulillah 3 kali, subhanallah 3 kali, Allahu akbar 34 kali, menjadikan totalnya 100 kali. Nak bagi selalu alhamidun. Siapakah orang-orang yang mensyukuri Allah Subhanahu wa taala? Alhammadun alladzina yahmiduna Allah fis sarra'i. Jemput minum boleh? Tak boleh. Alhamdulillah. Dia nak suruh anak dia menjadi orang-orang yang alhammadun. Pasal alhammadun, biasanya orang yang syukur ni, orang yang puji Allah bila dia syukur ni, biasanya bila dia senang kan? Bila dia senang, bila dia susah, kadang dia lupa. Bila dia kenyang, alhamdulillah kan? Itu bukan dia lupa. Tapi bila dia susah, kadang dia lupa. Ataupun kita nak kenang, nak ingat nikmat Allah, biasanya bila dah ditarik, baru kita ingat nikmat tu. Contoh, masa kita tak ada air. Ada air? Sekarang ada air? Tak ada air dah. Masa tak ada air hari tu, bila buka pipe, dia kerentik, tik, tik. Apa kita panggil? Titis. Menitis tu pun tak apa nak, biar je nak, tadah. Buka tu dia menitik tu pun kita nak tadah. Tak ya juga, lama-lama menitik, mau juga dapat kan? Mau juga dapat, kita biar aja menitik, mau juga setengah berhenti jadinya. Masa kita ada air, dia menitik pun, dia pun tak tahu je mi. Dia menitik, dia leaking kan? Pipe tak ketat. Dah tak ketat dah. Leaking, biar juga. Padahal kalau ditadah, banyak rupanya. Naik juga bil kita. Nah, dari situ kita tahu, ya Allah, masa tak ada, menitik itu pun aku tadah. Sebab itu kita diajar dalam agama yang dikatakan orang yang benar-benar memuji Allah,
Yang dikatakan orang yang benar-benar mensyukuri Allah adalah al-hammadun alladzina yahmiduna Allah fis sarai wad dharra. Ialah orang yang dia memuji Allah dalam keadaan dia senang maupun dalam keadaan dia susah. Itu kalau kita sudah membiasakannya, basahkannya di lidah kita melalui 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah, yang kalau kita faham maknanya, mudah-mudahan itu sudah menyerap di dalam hati kita. Sedangkan sebaliknya banyak berlaku, kerana itu di dalam Al-Quran Allah menyebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Allah dah sebut dah, memang betul. Ya kalau tak ada ya bising, kalau ada senyap. Kalau kenyang kadang terlupa, kalau tak dapat dia nak dimakan ujung. Ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sebab itu Az-Zamakhsyari dalam tafsir dia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Siapa yang nak jadi di kalangan yang sedikit? Tak nak. Kita kan nak jadi di kalangan yang banyak, yang bagus. Tapi maksud minal qalil itu ialah di kalangan sedikit yang Allah kata bersyukur tu, biarlah aku yang termasuk dalam yang sedikit itu. Jadi kalau Umi doa pun Allahumma ja'alni minal qalil, dalam hati Umi tahu, ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk dalam kalangan orang yang sedikit yang bersyukur kepada Engkau, kerana Engkau beritahu ramai yang tak bersyukur. Ramai yang tak bersyukur. Ya, betul. Nantilah dah sakit baru kita tahu nikmat kaki, nantilah dah ini baru kita tahu nikmat sihat, nantilah dah itu baru kita tahu macam-macam. Ya, jadi dalam keadaan susah maupun senang, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang sedikit, tetapi yang sedikit yang mensyukurimu. Yang keempat. Ada berapa minit lagi, Mi? Tapi masa cepat lagi sikit lah. As-sa'ihun. Yang keempat, as-sa'ihun. As-sa'ihun menurut pandangan ahli tafsir ada 3 makna, Mibah. Pertama, as-sa'ihun berarti orang-orang yang berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad ni pun, Mi, zaman sekarang dah tak ada cerita jihad pergi perang dah. Cerita jihad adalah cerita kesungguhan dalam melakukan sesuatu. Sebab itu teringat saya suatu riwayat bila mana Nabi SAW bersama sahabat berjalan, lalu dia berjumpa dengan seorang sahabat lain yang sedang mengusahakan kebun tamarnya. Lalu sahabat yang berjalan bersama baginda Rasul SAW mengatakan, ini orang kalau bertengkar begini patutnya pergi perang. Ibarat gitu, bahasa kita begitu. Maka kata Rasul SAW, sekiranya seorang itu yang mengusahakan kebunnya, dia lakukan itu supaya dia tidak meminta-minta kepada orang, ya, dia tak menjadi orang yang malas, bahkan orang yang rajin, menyebabkan dia tak menadah minta makan dengan orang, diusahakan sendiri. Itu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu adalah usahanya pada jalan Allah. Bahkan Nabi kata, kalau dengan dia mengusahakan kebunnya itu, apa-apalah, diibaratkan kita mengusahakan apa-apalah kerja kita. Kalau dengan itu kita tak menadah orang, minta-minta ke orang, kita jadi orang yang berdikari, kita lepaskan diri kita daripada kesusahan, kemiskinan, itu fisabilillah. Kalau pula dengan dia mengusahakan kebun itu, dia dapat memberi nafkah kepada anak isteri dia, menyuap makan kepada ahli keluarganya, zalika huwa fisabilillah. Itu adalah pada jalan Allah SWT. Pasal dia bukan buat untuk diri dia. Ada ramai mulut-mulut yang dapat dia suapkan, dia dapat tanggung. Itu fisabilillah bagi dia. Yang ketiganya, sekiranya dengan dia melakukan itu, dia dapat membantu bukan saja anak isteri dia, tapi orang lain pun dapat bantu. Ambil jadi pekerja dia, bayar zakat, bagi tolong orang. Kerana dengan rezeki itu dia dapat bayar zakat, dia dapat tolong orang fakir miskin semua. Fisabilillah. Tapi kalau dia buat itu bukan untuk kebaikan-kebaikan itu, maka itu menjadi fisabilis syaitan. Itu menjadi bukan fisabilillah, tapi menjadi fisabilis syaitan. Maknanya tidak disukai oleh Allah SWT. Tapi kalau dia buat itu ke jalan yang Allah suka, bahkan boleh tolong diri dia, bahkan boleh tolong anak keluarga dia, bahkan boleh tolong orang lain lagi,
maka itulah jihad fisabilillah. Jadi satu maksud ahli tafsir tadi, satu jihad perang ke jalan Allah SWT, atau dengan maksudnya yang lebih luas, iaitu melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, maksud as-saihun adalah orang-orang yang menuntut ilmu, talibul ilm, manhuman la yashba'an. Dalam satu riwayat, manhuman la yashba'an, dua orang yang tak puas-puas. Satu, talibul ilm, orang yang cari ilmu. Wa talibul rizq, orang yang cari rezeki. Tak puas. Dua-dua bagus. Tapi dua-dua bagus mesti fi sabilillah tadi, bukan fi sabilis syaitan. Jadi mudah-mudahan Umi Abah, apa yang Umi Abah usahakan ini, cari ilmu, tambah ingatan. Kalaulah tak menambah ilmu, menambah ingatan, menambah kebaikan. Mudah-mudahan termasuk di dalam siapa? As-saihun. Sebab itulah para sahabat itu kita belajar mereka ini adalah orang-orang yang mengembara mencari ilmu. Lahirnya di bumi Mekah, matinya bumi Baghdad kerana cari ilmu. Lahirnya di bumi Mekah, matinya di bumi Damsyik kerana cari ilmu. Masya Allah. Sebab itulah kita baca macam mana seorang sahabat daripada Madinah boleh bermusafir jauh sampai ke Damsyik kerana nak cari Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan satu hadis daripada baginda Rasul SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Memanglah as-saihun, siapa yang cari jalan kat mana ada ilmu pengetahuan, dia pergi. Kat mana dia boleh belajar, dia pergi. Allah mudahkan kelak jalan dia ke syurga. Dengan maksud, bila ada ilmu, ilmu akan jadi imam. Kita akan buat dasarkan ilmu. Kita jadi makmum dengan ilmu yang kita belajar. Cara yang betul, benda yang baik. Itu maksudnya. Akhirnya orang yang buat apa yang dia tahu berdasarkan keilmuan itu, dapatlah dia itu menjadi orang yang dipermudahkan oleh Allah jalannya ke syurga. Jadi niatkan Umi Abah, ya Allah Tuanku, mudah-mudahan aku cari ilmu, dapat aku mengamalkan ilmuku. Ya Allah ya Tuanku, aku menyampaikan ilmu, dapat aku melaksanakan terlebih dahulu apa yang aku sampaikan. Niat dalam hati, ya Allah Tuanku, aku pergi sana sini, aku dengar sana sini, aku buka TV, buka radio, macam-macam aku dengar. Ya, TV macam-macam, radio macam-macam, pesan macam-macam, benda baik dah hari ni. Aku buka blog, aku buka YouTube, mana ilmu-ilmu baik. Ni dalam hati, ya Allah Tuanku, kuatkan aku untuk melaksanakannya. Dia tak jadi kalau sekadar hanya kita di catatan-catatan. Tetapi biar dia jadi benar-benar di catatan di sini, dan nantinya memberatkan timbangan amal. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radiyah. Siapa berat timbangan amalnya, maka senanglah dia, bahagialah dia hidupnya di hari akhirat kelak. Jadi as-saihun, kita niatkan, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan barang apa yang aku tahu dan barang apa yang aku tuntut, aku pelajari ini, ringankan tubuh badanku, ikhlaskan hatiku untuk aku melaksanakannya. Yang ketiga, siapa as-saihun? Dengan itu kamu menjadi orang yang bahagia dan berjaya. As-saimun. Menurut ahli tafsir juga, as-saihun adalah as-saimun, iaitulah orang-orang yang berpuasa. Sebab itu Nabi SAW berpesan pada sahabat, jangan tinggalkan 3 perkara ini. Bila dia minta wasiat, apa yang jangan ditinggalkan 3 perkara tersebut, iaitulah salat duha, katanya jangan ditinggalkan. 2, apalagi dia pesan, puasa 3 hari dalam sebulan, ya, Yamul Bid, 3 hari dalam sebulan diingatkan. Kemudian yang ketiga, salat witir. Niatkan dalam hati, aku dah jadi as-saihun juga yang ketiga ini. 3 atas makna yang diberi oleh ahli tafsir tu, insyaAllah aku boleh buat. Yang jihad dengan kesungguhan, buatlah dengan apa-apa ni masing-masing. Yang keduanya dengan menuntut ilmu, alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah kau kuatkan hati aku, carilah ilmu ini dan dapat aku melaksanakannya. Yang ketiga,
as-saimun. Mudah-mudahan aku dapat puasa Senin Khamis. Ya Allah, aku nak puasa. Kalau aku tak larat buat Senin Khamis, saya dah tak puasa hari ni Khamis. Kalau tak dapat buat Senin Khamis, dapatlah aku buat 3 hari dalam sebulan, selain daripada kerana Muharram dan sebagainya itu, ya. Itu menjadi antara amalan yang mudah-mudahan, ya. Jadi itulah yang disebut oleh ahli tafsir, antaranya oleh Imam Ibn Kathir. Yang ke berapa dah? Yang ke-5 dan ke-6. Abah larat, Umi larat lagi? Kita ambil berapa Saya tak ambil masa dah. Saya pergi laju je, 11 suku 70, kan? Sekarang sebelah berapa? 11 suku dah sekarang. 11.30 depan. Saya go very fast, insyaAllah, ya. InsyaAllah, insyaAllah. Saya pergi cepat je, ya. Yang ke-5 dan yang ke-6, iaitulah ar-raki'un as-sajidun. Ni kita gabungkan, pasal dia rukuk, dia sujud sekali. Dan kalau dilihatkan dalam ke-9 ni, kan perempuan, ke-9 ni semua 9 ni ada dalam ar-raki'un as-sajidun. Ar-raki'un, orang yang rukuk. As-sajidun, orang yang sujud. Kat mana kita jadi orang yang rukuk dan sujud? Salat. Sebenarnya 9 ni kita cerita ni, daripada at-taibun, al-abidun, as-saihun, semua ni sampailah kepada yang hafizah hududullah, yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu Taala. Semua 9 tu ada dalam ibadat yang kita rukuk dan sujud, iaitulah salat. Dia kunci segala-galanya lah, ya. Dia apa-apa pun akhirnya mesti pergi kat situ. Sebab itu bila kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kat situ ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rukuk kita, sujud kita baca benda tu, semuanya kat situ ada. Kita memuji Allah Subhanahu Taala, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Taala, duduk antara dua sujud kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Taala. Pokoknya yang penting yang kita nak ingatkan diri kita, ar-raki'un as-sajidun, kita nak sehingga kita menjadi orang-orang yang al-khashi'un. Bukan sekadar rokok dan sujud je mi, kan, tapi yang rokok, sujud, lepas tu aku ni 2 rakaat ke 3 rakaat, gitu. Aku ni dah baca tahiyat awal ke belum? Ya Allah, banyak kau rokok sujud kau tak ingat. Tak sampai kepada al-khashi'un, tak sampai kepada khusyuk. Sebab itulah dalam surah Al-Mu'min ayat 1 hingga 2, qad aflahal mu'minun alladhi hum fi salatihim khashi'un. Jadi pendetailannya bukanlah aku ni rokok sujud je, tapi apa benda lah aku baca, hati aku tak ada. Mula daripada angkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi ternampak lah apa tadi pinggan tu nak order ke tak order. Macam mana tu kan kita ni, ya Allah. Setan tu memang jahat mi. Masa aku tak angkat takbir, dia tak datang. Tak nampak periuk, tak nampak kereta, tak nampak kain melonggok, tak bau kari atas dapur bah. Masa jalan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tenggik kari tu kat dapur, tapi tak berbau. Bila Umi Zohor aja, Allah, terbesar ke api tu? Sebab itu nak khusyuk dia tak datang pluk tiba-tiba, kan. Nak khusyuk dia ada pre, during, post solat. Sebelum solat kena prepare untuk khusyuk, masa solat kena ada khusyuk, post solat pun mesti doa untuk khusyuk ni. Ni antaranya kita niatkan dalam hati kita, Allah maj'alni minal khashi'in,
Ya Allah, jadikan aku dalam kalangan orang yang khusyuk. Aku mana salat raka'in sajidin daripada aku umur 7 tahun. Bapa aku dah ingatkan aku solat dah. 10 tahun dah marah dah kalau tak. Dah lama dah aku solat ni. Cuma satu penyakit je aku ni. Masa solat tu lah dia merewang. Boleh pergi sampai ke Langkawi kau. Jauh sebab sebelum tu tengok status orang pergi Langkawi. Cantiknya punya. Masuk dalam kita punya salat kita. Masuk mimpi, masuk salat, semua masuk. Jadi perempuan sekalian, sebelum salat tengoklah ruang tempat kita tu. Sebab itu dia ajar kita salat tempat tu mesti pastikan menghadap kiblat. Maknanya dia pastikan environment kita sebelum kita salat. Pastikan tempat kita salat tu bersih, kan? Maknanya environment. Jadi selain daripada itu pun kita tengoklah, oh ada tak apa-apa. Kalau api nak kena tutup-tutup dulu, nanti kau Umi tak khusyuk salat. Kalau ada mainan cucu depan ke, kalau ada TV buka ke, tutup. Cakap dengan anak, Tok tengah salat tu. TV kat situ buka walaupun Tok tak menghadap TV, tapi bunyi cerita tu Tok dengar. Tutup dulu. Alah, Tok tak tengok TV. Tok nak salat, kita pula tak boleh tengok TV. Tak boleh, Tok nak salat. Tok salat tempat lain lah Tok. Tak kisahlah. Maknanya jangan tak ada gangguan-gangguan tu. You tak create that atmosphere yang menyebabkan you boleh khusyuk. You yang biarkan diri you tak khusyuk, sampai bila pun takkan khusyuk kalau macam tu. Jadi begitulah, kita fikir aku ni niat nak khusyuk, jadi aku mesti pastikan. Nampak macam remeh tau Mi, tapi sebenarnya tak remeh tau. Dia memberi kesan kepada salat kita yang kita rukuk, yang kita sujud tu. Umi terlalu kenyang Mi, ya Allah, sampai nak terbuang keluarnya. Nanti dulu, bagi Umi duduk dulu. Kenapa Umi ni duduk? Umi kita sempat-sempat. Kejap Umi nak terkeluar dah ni. Itu tak apa. Sebab Umi nak khusyuk. Atau Umi terlalu lapar. Tak boleh dah gigil dah Mi. Apa dah gigil dah. Nak semayang apa bah? Abang makan dulu pisang satu. Lepas tu Abang pergi semayang. Kalau tak Abang semayang kalut lah. Pasal Abang tak boleh fokus. Khusyuk is about you menghadirkan diri you kepada Allah SWT. Sehingga ulama bincang apa hukum khusyuk. Kalau salat tak khusyuk jadi apa? Ada ulama yang mengatakan dia kefarduan. Ada ulama yang mengatakan dia adalah suatu sunat. Maknanya dapat lebih pahala. Tapi kalau dah semayang tu sampai dah tak tumpu, rakaatnya tak ingat berapa, apa-apa tak ingat apa, sehingga boleh menimbulkan kepada makruh hukum salat tersebut. Maka tengok balik. Jadi asal nak panjang tak boleh panjang lah. Ar-raki'un as-sajidun, iaitu kita ingat jagalah tiang salat kita. Nanti itulah yang pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat fa saluha kullu. Pertama yang akan dihitung adalah salat. Jadi niatkan dalam hati, kan aku nak jadi orang yang sukses, aku mesti jaga hubungan aku dengan Allah. Orang yang membesarkan Allah, dia akan merasa hidupnya damai, aman. Dia start saja Allahu Akbar, lepas tu tambah lagi Allahu Akbar kabira, besar lagi. Tak apa, kalau aku tak ini, kalau aku tak itu, ingat Allah ada. Ingat Allah ada, Allah Maha Besar. Itulah yang kita tanamkan dalam diri kita. Itu yang kelima, yang keenam. Dan yang ketujuh, yang ke-8 pun dia bergandingan. Dia tak boleh duduk separately. It's like a twin. Dia mesti sama-sama. Ayat-ayat Allah pun datangkan dia bersama. Kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia ta'muruna bil ma'ruf, titik habis. Dia mesti gandingkan dua tu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang boleh jadikan kita orang percaya. Janganlah buat seorang-seorang. Janganlah kita saja yang nak bagus. Kita tak mengajak-ngajak orang pada kebaikan. Ajaklah. Jom kita salat sama, jom kita buat ni, jom kita itu. Ajaklah. Ajak pada kebaikan. You are the best person. Ikan kita adalah orang yang paling baik kalau kita boleh mengajak orang. Maknanya kita tidak selfish. Tak penting diri, syurga bukan untuk milik kita seorang. Lagi ramai kita ngajak, lagi esok kita dijumpakan di hari akhirat. Kena di tempat
yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ke-7 dan ke-8, ajaklah buat baik, contoh teladan yang baik, tujuh ajar yang baik, banyak nasihat menasihati, jadikan lidah kita ini sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Balligh anni walau ayat, kau sampaikanlah daripada aku walau satu ayat, apa-apa dah pesan nak, kau keluar baca bismillah tawakkaltu ala Allah, sampai satu. Nak jaga baik-baik, nak semayang, nak kau kerja-kerja semayang, kau meeting-meeting terlewat tu kau berhenti semayang, nak jangan lupa, jaga berkat rezeki kau. Sebut ni perkataan berkat, sebut perkataan solat, sebut perkataan doa, sebut alhamdulillah, esok kejam mata aku dah sampaikan, kejam mata aku dah sampaikan dah. Jadi orang-orang yang ajak pada kebaikan. Begitu juga menghindarkan keburukan. Jangan, tak elok, jangan buat dosa, jangan, Allah tahu, jangan nak, jangan, sebut juga jangan ngajak aja jangan, tak menyebut, kan? Jadi kita pun cubalah, mudah-mudahan boleh tarik yang baik, boleh halang yang tak baik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fabiqalbihi wa zalika adhaful iman. Kau larang dengan tangan, kau larang dengan lidah, kau larang tak boleh dengan tangan, tak boleh dengan lidah, kau larang dengan hati. Aku tak suka, ni bukan aku tak agree with all these things. Dalam hati ada cakap tak suka, tak nak, jangan ada di situ. Kenapa? Wa zalika adhaful iman, bukan tak peduli, bukan tak kisah. Itulah yang selemah-lemah keimanan. Baik, dan yang terakhir, al-hafizuna li hududillah. Menurut para ulama, maksudnya adalah orang yang menjaga hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang haram, yang halal, semua jaga. Inilah yang kita sebut-sebutkan tadi. Mudah-mudahan dalam kita menjadi al-abidun, kita ambil 5 perkara, kita tak lupa 5 perkara, ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara banyak yang disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah 9 ciri kalau kita lakukan, kita akan menjadi orang-orang yang mendapat berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan itu Allah menyebut di dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus salihat. Ada ayat Allah yang bersifat umum, orang-orang yang beriman dan dia beramal saleh. 9 tadi itu semua adalah amalan-amalan saleh. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah menyebut tak ada yang diberatkan kecuali yang mampu untuk dilakukan. Ulaika ashabul jannah. Mereka yang melakukan amal-amal saleh tadi, termasuk 9 daripada yang kita bacakan itu, adalah ashabul jannah, sebagai ahli-ahli syurga. Mudah-mudahan hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Dan apabila ini dibacakan kepada para sahabat, mereka merasa begitu gembira. Lalu para nabi, para sahabat menyebutkan, ya, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Umi biasa dengarkan, kadang-kadang ustaz sebelum dia mulakan kuliah dia, kadang dia baca alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maknanya apa? Itu terkandung di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-A'raf ayat 43. Oleh kerana Allah membuka jalan kepada kita dengan memaklumkan kepada kita orang-orang beriman beramal saleh. Allah maklumkan dengan detail, at-taibun as-sa'il al-'abidun as-sa'ihun raki'un as-sajidun, semua tu orang-orang yang beramal saleh dan beriman ini akan Allah sediakan bagi mereka itu syurga. Mereka itu adalah ahli-ahli syurga yang mampu untuk mereka lakukan. Tidak Allah beratkan kecuali apa yang mampu mereka lakukan. Dan sekiranya mereka melakukan, hum ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka itu adalah ahli syurga dan mereka itu kekal di dalamnya. Dengan rasa begitu gembira, maka sebutlah, Umi, kita tutup ibah dengan rasa gembira kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjuki jalan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat ini, dengan lafaz yang diajarkan kepada kita, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan hidayah, menunjukkan kepada kami akan hal ini,
akan jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya. Kami tidak akan jadi orang yang mempunyai hidayah. Laula an hadanallah. Kalaulah Allah tidak menunjuki kami akan hidayah ini. Ya, jadi biasa-biasa dah menyebut lafaz tersebut. Ini yang saya katakan tadi, lafaz tahmid, lafaz alhamdulillah tu banyak, macam-macam. Antaranya lagi ialah alhamdulillahilladzi. Jom kita baca sama-sama boleh mi abang? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Boleh ya? Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillahilladzi, kita baca ramai-ramai jom. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan kepada kita hidayahnya, yang setiap kali kita tercetus dalam hati kita melakukan kebaikan, ingatan kita untuk melakukan kebaikan, untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada detik hati, pada detik gerak-geri, kita melafazkannya dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjuki kami akan syurga ini, balasan bagi orang yang melakukan kebaikan ini, dan kami tidaklah akan sekali-kali mendapat petunjuk itu sekiranya tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Jadi sekadar itu saja. Mudah-mudahan 9 ciri tadi melekat di dalam hati kita, dan kita meniatkan, ya Allah, mudah-mudahan dapat aku laksanakan dengan kemampuan aku, berikan aku kekuatan. Jika tidak dapat aku melakukan kesemuanya, tidak aku meninggalkan kesemuanya. Ya, jadi sekadar itu saja. Saya minta ampun, minta maaf barang ada tersilap, salah, barang ada apa-apa terkasar bahasa, barang ada apa-apa contoh-contoh yang tidak tepat, tidak sesuai, saya minta ampun, minta maaf. Saya doakan Umi Abah semuanya dikurniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, kekuatan iman, kekuatan hati untuk melaksanakan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Tolong doakan saya sama ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.